Seterusnya marilah kita bersama dengan umat Islam di bulan Rajab menjadi kelaziman mereka menyambut peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun para ulama tidak sependapat dalam menentukan tarikh sama ada bulan atau tahun berlakunya Isra dan Mi'raj. Oleh kerana perkara itu tidak dicatat secara bertulis, hanya bergantung kepada ingatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya di Mekah menghadapi tekanan kezaliman musuh-musuh Islam, kezaliman yang dahsyat, namun peristiwa Isra dan Mi'raj tetap berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana peristiwa ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diriwayatkan oleh para ulama, riwayat yang sahih lagi mutawatir, dengan makna riwayat yang ramai daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang penting ialah pengajaran yang besar daripada peristiwa yang besar ini untuk menguji manusia sama ada mereka beriman kepada Allah yang maha mengetahui dan berkuasa, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, atau mereka percaya kepada akal fikiran mereka yang sempit, pandangan mata yang hanya melihat beberapa langkah sahaja, pendengaran telinga yang tidak boleh mendengar suara-suara yang perlahan dan dari tempat yang jauh. Sekiranya mereka menyadari kelemahan mereka, sudah tentu mereka beriman dengan apa sahaja yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan di waktu malam akan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah pergi ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis yang kami telah berkati di kelilingnya, supaya kami menunjukkan kepadanya dengan cara dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, akan ayat-ayat kami, tanda-tanda ketuhanan, kebesaran dan pengetahuan kami. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya yang tidak terhingga, ilmunya yang tidak terbatas, kerajaannya yang tiada bandingan dan tandingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang bersejarah itu, melalui satu perjalanan yang sangat jauh mengikut ukuran manusia, memakan masa yang panjang mengikut perhitungan manusia juga. Perjalanan dari Makkahul Mukarramah ke Baitul Maqdis di Palestin, mengikut perjalanan unta di zaman itu, sebulan pergi dan sebulan balik. Seterusnya bertalak dari bumi, bermula dengan Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis,
naik ke langit sehingga Sidratil Muntaha, mengatasi langit yang ketujuh. Sedangkan jarak di antara bumi dengan bintang cakrawala, matahari dan bulan yang berada di langit dunia tidak mampu diukur oleh ilmu pengetahuan yang ada pada manusia pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim akan alamnya yang sedikit yang dapat dilihat oleh manusia. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir. Dan sesungguhnya kami telah menghiaskan langit dunia dengan lampu-lampu, yakni bintang-bintang cakrawala, bulan dan matahari, dan kami jadikan daripadanya rejaman-rejaman terhadap syaitan. Dan kami sediakan untuk syaitan itu azab yang membakar mereka. Bintang cakrawala yang dilihat dengan mata, termasuk menggunakan alat teropong yang membesarkan benda yang jauh, hanya berada di langit dunia sahaja. Ada di antara cakrawala itu yang jaraknya memakan masa berjuta-juta tahun, bilion tahun dan triliun tahun, mengikut perjalanan cahaya yang laju. Manusia hanya mampu mengukur kenderaan mereka mengikut perjalanan suara. Mereka tidak mampu untuk mengukur perjalanan cahaya dengan begitu tepat. Sedangkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj itu lebih jauh daripada itu. Lebih jauh yang tidak terhingga melampaui ilmu pengetahuan yang ada pada diri manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perkara yang besar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberitahu kepada manusia ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada manusia beriman kepada Allah yang Maha berkuasa, Tuhan yang Maha suci daripada segala sifat kekurangan, Tuhan yang bersifat dengan ilmu yang tidak terhingga dan segala sifat yang tidak terhingga, yang tidak mampu dipikir oleh akal manusia. Hanya sekadar ilmu pengetahuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpulang kepada manusia, sama ada beriman dengan petunjuk Allah yang maha benar, atau percaya kepada akalnya yang sempit, yang tidak mengetahui berkenaan dirinya sendiri seluruhnya. Bagaimana dia ingin mengetahui tentang ilmu Tuhan yang tidak terhingga itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, adakah kamu tidak melihat? Wahai manusia, adakah kamu tidak melihat kepada diri kamu sendiri? Mata kamu dapat memandang, telinga kamu dapat mendengar, lidah dan mulut kamu dapat bertutur, akal fikiran kamu dapat berfikir, anggota kamu dapat bergerak dengan cara yang menakjubkan. Adakah kamu menjadikan itu semua dengan sendiri, atau di sana ada Tuhan yang maha berkuasa yang menjadikan seluruh alam? Akal yang waras mengikut fitrah, sifat semula jadi yang benar, percaya adanya Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ini menjadi naluri, menjadi fitrah dan sifat semula jadi manusia. Sama ada manusia yang bertamadun ataupun manusia yang jakun dirimba. Sama ada manusia yang berilmu atau tidak berilmu. Manusia yang tinggal di banda-banda, yang boleh mengadakan hubungan dengan berbagai-bagai maklumat, atau manusia yang tinggal di hutan rimba belantara. Sifat semula jadi mereka percaya adanya Tuhan. Sekiranya
manusia kembali kepada fitrah yang suci, yang bersih, sifat semula jadi mereka, berpandukan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul, manusia yang benar, yang mulia akhlaknya, yang amanah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Isra dan Mi'raj menjadi ukuran sama ada manusia itu bergantung dengan akalnya yang lemah, yang tetap mempunyai kelemahan, atau bergantung dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi fitrahnya, ataupun manusia melarikan diri daripada semula jadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang melarikan diri dari sifat semula jadinya menjadi musnah dan rasa binasa. Semua makhluk yang melarikan diri bersifat semula jadinya memusnahkan dirinya sendiri. Ikan di air yang hidup semula jadinya dalam air dibawa ke darat, berubah dan bersifat semula jadinya akan mati. Binatang yang hidup di daratan, diselam di dalam air, di luar sifat semula jadinya akan mati dan binasa. Begitulah sekiranya manusia mengeluarkan dirinya dari sifat semula jadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perkara iman, dalam perkara akidah, dalam perkara kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra dan Mi'raj menjadi satu ujian yang besar bagi diri kita semua. Benarlah firman Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidaklah kami jadikan perkara-perkara yang engkau lihat pada malam Isra dan Mi'raj itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat ujian kepada manusia seluruhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim.